Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Malam ni tak ada kerja. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Surat 12 nombor 10 kan. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imam. Betul tak? Di situ masalah yang ke-10. Kita tengok semua masalah yang ke-10. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain, kata pengarang. Masalah yang ke-10. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbirnya imam. Maknanya bila imam angkat takbir Allahu Akbar, kita pun angkat takbir mengiringi. Siapa yang was-was maka dia tidak akan dapat. Siapa yang dia angkat takbir Allah Allah Allah, maka dia luput takbir mengiringi takbiratul ihram ataupun disebut takbiratul ihram yang pertama. Kita dalam sembahyang ni dia ada dua takbir kan. Pertama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ihram tu yang mengharamkan. Apa makna dia? Bila kita yang mula-mula tu lah, mula-mula kita nak sembahyang tu, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan makan, minum, menyembang, bergerak lebih daripada 3 kali. Itu makna dia. Siapa yang dah angkat takbir Allahu Akbar, dia menyembang, batal sembahyang dia. Saja menyembang berdosa. Siapa yang dah sembahyang Allahu Akbar, dia makan, berdosa. Itu dipanggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara yang sebelum itu boleh. Makan, minum, jalan, tidak. Tapi bila dah takbir tak boleh. Kita fokus dengan semayang. Itu dipanggil takbiratul ihram. Yang kedua disebut sebagai takbir apa? Intiqalat. Takbir perpindahan. Maksudnya kita nak rukuk Allahu Akbar, betul tak? I'tidal Allahu Akbar, sujud Allah, i'tidal sami Allahu liman hamid. Asalnya i'tidal Allahu Akbar. Asalnya Allahu Akbar. Kemudian ada seorang sahabat yang lewat kan. Kemudian dia baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah pun ubah, betul tak? Baca sami Allah liman hamidah. Maknanya dia kalau orang i'tidal baca Allahu Akbar taklah batal sembahyang dia. Tapi yang sunnah yang kita buatnya nak i'tidal sami Allah liman hamidah, masa nak sujud Allahu Akbar dan seterusnya lah. Itu dipanggil takbir perpindahan, takbir intiqalat, pindah daripada satu rukun kepada satu rukun. Jadi yang disebut sunat makmum bertakbiratul ihram ni yang pertama tu, bukan intiqalat, yang pertama tu. Bila kita sembahyang usalli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar, imam angkat je, kita pun usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Boleh Itu dipanggil mengiringi takbiratul ihram imam ataupun takbiratul ihram yang pertama bersama dengan imam. Siapa yang was-was dia tidak dapat ataupun orang yang lewat. Maksudnya orang dah start takbir, kita baru mai. Walaupun rakaat yang pertama, masih lagi kita di rakaat yang pertama, kita sudah terlepas takbiratul ihram yang pertama atau mengiringi imam. Baik, walaupun kita mendapat rakaat. Baik, kita tengok. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram. Sunat. Sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya,
supaya ia mendapat fadilat, kelebihan pahala ataupun ganjaran. Takbiratul ihram kerana tersebut di dalam hadis. Ni ada hadis dia. Barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi, maksud dia subuh tuan-tuan. Siapa yang selama 40 subuh 40 hari pada pagi hari lah, waktu subuh tu kan, ditulis baginya 2 kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada nifaq. Makna dia selama 40 hari, siapa yang boleh 40 hari maintain ni memang orang yang tak tinggal masjid lah tuan-tuan. Betul tak? Kalau orang sakmai betul tak mai memang payahlah nak dapat. Makna dia siapa yang 40 hari ni dia tak miss lah sembahyang subuh selama 40 hari ni, imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Jangan Allah letak balik tuan-tuan. Itu tak jadi. Makna dia waktu imam nak angkat takbir, kita dah ada belakang imam dah. Betul tak? Standby dah. Siapa yang 40 hari, kalau lebih lagi bagus lah tuan-tuan. Ini minimum tuan-tuan. Minimum 40 hari. 40 kali berturut-turut. Berturut-turut. Kalau terpotong tak dia berturut-turut selama 40 hari tu straight. Dia dapat takbiratul ihram yang pertama mengiringi imam. Maka ditulis baginya, pertama dia tak akan masuk neraka, yang kedua dia selamat daripada sifat munafiq, nifaq. Sebelum saya lupa tuan-tuan, takbiratul ihram ni ada orang baca silap tuan-tuan. Pertama kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan baca Allah Akbar. Hu tak ada. Batal. Siapa baca macam tu batal. Dia angkat takbir Allah Akbar. Ada. Dan dia tak perasan. Betul tak? Dia tak perasan. Muhasabah balik. Cek balik takbir tu. Ada setengah orang yang angkat Allah Akbar. Malah saya pernah sembahyang belakang ustaz, dia baca lagu tu ustaz. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Hu tak ada. Tak boleh. Dia terberhenti di situ. Kalau tuan-tuan baca Allah Akbar, maksud dia Allah Maha Besar. Maksud dia Allah berhenti, itu satu perkataan, Maha Besar perkataan yang lain. Dia kena sambung, baru jadi satu makna, baru jadi jumlah mufidah, mubtada khabar. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, ada juga baca dia panjang tang bar. Allahu Akbar, bar panjang. Walaupun sikit. Bila kita panjang, maksud dia ada alif di situ. Lepas bar tu ada alif. Allahu Akbar, bar panjang. Sikit pun tak boleh panjang. Dia Allahu Akbar, berhenti tu. Tak boleh dia panjang walaupun sikit. Ada orang disilap kat situ. Batal. Sebab apa batal? Allahu Akbar, panjang bar. Makna dia apa? Bar kalau panjang di belakang, makna dia makna dia gendang tuan-tuan. Gendang besar. Allahu Akbar, Allah gendang besar. Tuan-tuan tengok bahasa Arab tu, jaga-jaga. Dia bukan macam bahasa Melayu tu. Bahasa Arab ni dia tak boleh panjang pendek, kena jaga. Allahu Akbar, stop. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar panjang. Allah gendang besar. Jaga-jaga. Satu lagi tuan-tuan. Banyak lagi ni, banyak sekali. Allahu Akbar. Akbar. Jaga-jaga akbar. Ada orang kadang-kadang nak bunyi Arab sikit lah. Allahu Akbar. Tu bukan Arab, itu bahasa lain tuan-tuan. Tuan-tuan, itu silap sebut. Tuan-tuan ingat tak cerita Piramli Ahmad Al-Baq? Kan dia sebut enta kan, enta. Mana ada enta? Anta. Ini lahjah Arab, bukan lahjah Arab, itu silap. Mana ada huwa humahum enta entuma antum, mana ada enta? Betul tak mengaji bahasa Arab? Anta. Kemudian assalamualaikunna wa alaikunna salam ada dalam cerita Piramli. Memang ada kunna, tapi bila assalamualaikum orang tak guna kunna, guna kum. Ada bantahan pada Arab Saudi masa mula-mula. Arab Saudi ada sebahagian orang Arab yang bantah cerita tu. Pasal salah sebut.
Ada orang Allahu Akbar, oh macam canggih. Bukan canggih, salah, batal sembahyang. Mana ada akbar? Akbar maknanya apa? Darah haid. Darah haid. Oh, lagi teruk tuan-tuan. Jangan Allahu Akbar saja nak bagi canggihan. Allahu Akbar. Jahil. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya terkejut bukan apa, baru ni saya kuliah, ada satu pakcik tu kata, "Ustaz, saya punya imam kat tempat saya, dia baca akbar." Haru lah. Haru lah. Mana Allahu Akbar? Allahu Ak, bukan Ek. Ek dari bawah. Allahu Akbar. Satu lagi. Banyak ni tuan-tuan. Kalau kira salah. Dia panjang tentang Allah. Allahu Akbar. Allah panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar biasa. Lari makna dia. Dia Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar panjang tak awal itu kan, dia jadi istifham. Istifham ni apa? Adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Bahasa Arab ni. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Itu yang perlu kita mengaji, kita muhasabah, cek balik. Walaupun kita dah lama semayang, mungkin kita ada silap tuan-tuan yang kita tak perasan. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas tuan-tuan. Baik. Telah tersebut di dalam kitab Syarah Muhadzab, Syarah Syihab, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta. 400 ekor unta ni mahal lah tuan-tuan. Seekor unta nilai sekarang lebih kurang dalam 8,000. Seekor unta lebih kurang dalam berapa ribu? 8,000 ke 10,000. Kita kata kita ambil harga paling murah 5,000, tak dapat tuan, 5,000 dah ni. Memang 8 lah. Unta mahal tuan-tuan. Kita kata 8,000 tuan-tuan. 8,000 campur dengan apa? 500 jadi apa? Tak. Dia ada 400 ekor unta. Seekor lembu 8,000. Berapa nilai semua? 8 kali 4 3.2 juta. Betul tak? 3.2 juta duit kita tuan-tuan. Malah orang Arab dulu unta ni memang binatang yang sangat berharga. Bagi orang Arab dulu binatang yang sangat berharga adalah unta. Ini kita sebut harga, kalau nilai sekarang ni lebih kurang dalam 3.2 juta. Jadi diriwayatkan dalam kitab Syarah Syihab ni, ada sekumpulan pencuri telah mencuri 400 ekor unta. Maksudnya duit kita lebih kurang dalam 3 juta lebih tuan-tuan. 3 juta. Dan 40 orang hamba sahaya. 40 orang hamba saya. Hamba saya tuan-tuan, bebaskan orang. Ini pun mahal, nak bebaskan orang ribu-ribu dinar tuan-tuan. Baik, 40 orang hamba sahaya bagi Umamah Al-Bahili. Maksudnya milik Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, antara sahabat Nabi yang panjang umur dia. Dia duduk di Syria, Hims. Dia panggil Abu Umamah Al-Bahili. Bahili itu merujuk kepada bangsa dia tuan-tuan. Orang Arab memang suka macam tu pun. Belakang dia Kalau orang ada setengah orang dipanggil apa? Sebahagian dipanggil Al-Khazraji, Al-Hashimi, Al-Ghamidi. Dia mau suku-suku dia. Itu yang kadang-kadang apa? Sebahagian ulama kita pun guna juga kan. Syekh Arsyad Al-Banjari, jadi orang Banjar. Adapun Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang Falimbang. Ataupun Al-Jawi. Jawi orang apa? Jawi. Jawa. Orang Jawa. Dia maksud dia merujuk kepada suku dia lah. Begitu. Jadi Al-Bahili ni merupakan bangsa yang kalau di Arab dulu tuan-tuan adalah antara bangsa yang paling hina, antara yang paling hina di mata orang Arab. Bangsa Bahili ni antara yang hina. Pada zaman Rasulullah, antara bangsa yang sangat dihormati adalah Quraisy. Quraisy ni bangsa yang kuat, banyak pimpinan, banyak bangsawan, jadi orang hormat Quraisy. Quraisy. Bahili ni
adalah suku Bahil. Bahil ni suku yang orang tak pandang lah. Orang tak pandang lah tuan-tuan. Suku yang orang tak pandang. Walaupun Arab, dia banyak suku. Macam orang Melayu lah, dia banyak suku kan. Suku Banjar, Jawa, Minang, Bugis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Bahil ni orang tak pandang langsung. Suku yang sangat lekeh lah. Sehingga ada pepatah Arab sebut, Idza qila lil kalb ya bahili awal kalbu min syu'umi hadan nasab. Makna dia apa? Ni syair Arab. Disebut apa? Kalaulah kita kata kepada anjing, wahai bahili, wahai kaum bahili, kita katakan anjing. Jumpa anjing, wahai kaum bahili, maka anjing akan apa? Menyalak pasal marah kerana nasab tu. Maksudnya jangan nasabkan anjing tu dengan bahili lah, hina bagi dia. Tapi dalam Islam tidak ada kebanggaan melalui nasab. Tak ada. Kebanggaan melalui iman dan taqwa. Baik. Jadi dia masuk Islam tuan-tuan, Abu Umamah Al-Bahili, dan umur dia panjang. Dia meninggal masa umur dia 91 tahun pada tahun 81 Hijrah. Sebagai riwayat mengatakan dia meninggal pada tahun 86 Hijrah. Jadi dia meninggal umur dia lebih kurang 91 tuan-tuan. Antara sahabat Nabi yang panjang umur dia adalah ni lah, Abu Umamah Al-Bahili. Baik. Dan dia banyak kelebihan lah tuan-tuan, Abu Umamah Al-Bahili ni. Antara kelebihan dia tuan-tuan, saya sebut sikit tentang Abu Umamah Al-Bahili ni. Pernah satu ketika ada orang jumpa dia, jumpa Abu Umamah Al-Bahili. Dan orang ni bagi tahu, kata, wahai Abu Umamah, semalam aku bermimpi melihat malaikat sedang berselawat kepadamu. Lelaki ni bagi tahu kat Abu Umamah Al-Bahili, semalam aku bermimpi aku melihat malaikat sedang berselawat ke atas kamu. Selawat ni maksudnya malaikat mendoakan keampunan bagi kita. Itu makna dia. Kemudian kata lelaki ni, waktu aku masuk dalam tempat tu pun malaikat itu berselawat ke atas hang. Waktu aku keluar pun malaikat tu masih lagi berselawat atas hang. Waktu aku berdiri pun malaikat tu berselawat atas hang. Waktu aku duduk pun malaikat tu aku nampak dia duduk berselawat kat hang. Kata laki ni, dia kagum lah, sebab dalam ni laki yang soleh tuan-tuan. Sebab dia mimpi dia tengok malaikat berselawat kepada Abu Umamah Al-Bahili. Jadi tuan-tuan, kata Abu Umamah Al-Bahili, kata dia, aku mohon ampun pada Allah, minta ampun pada Allah, takut benda ni mendatangkan bangga kan. Kemudian kata Abu Umamah Al-Bahili, kalau kamu suka aku boleh bagi. Kalau hampa amal pun malaikat pun akan berselawat ke atas hampa. Tentang malaikat kalau berselawat ke atas kita, maksud dia malaikat mendoakan keampunan bagi kita. Kalau Allah berselawat pada kita, maksud dia Allah merahmati kita. Itu makna dia. Jadi tuan-tuan, apa amalan dia? Maka Abu Umamah Al-Bahili pun baca ayat. Siapa nak mendapat selawat, malaikat selawat pada kita, malaikat doakan keampunan bagi kita, maka amalkan dalam ayat ni, surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, yakni ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sangat banyak. Banyak berzikir. Berzikirlah pada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Tak kira Allah tuan-tuan dalam sehari ni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ulang berkali-kali. Tak kira lah apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku, dan seterusnya tuan-tuan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hidup ni pagi petang kita jangan tinggal tuan-tuan, banyak bertasbih. Kemudian sambungan tu ayat 41, ayat 42. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Mana dia apa? Dan bertasbihlah pada Allah bukratan wa asila. Kan kita dah baca kan? Apa mana bukratan wa asila? Pada pagi hari dan waktu petang. Itu kita baca tu, wa asila, bukratan wa asila tu. Maksud dia pagi petang ni jangan miss, jangan tinggal. Perbanyakkanlah tasbih, tahmid, tahlil, selawat, istighfar pagi dan petang. Sebab Quran sebut bukratan wa asila. Kemudian sambungan ayat 43. Huwallazi yusalli alaikum, dan dialah Allah yang berselawat kepada kamu. Allah berselawat pada manusia tuan-tuan. Macam mana Allah berselawat pada manusia? Allah merahmati manusia. Boleh siapa yang banyak berzikir pagi petang, Allah rahmat dia. Wa malaikatahu, dan
41 43 surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Kemudian tuan-tuan, wa malaikatahu, dan para malaikat dia. Pertama, Allah merahmati orang yang banyak berzikir. Yang kedua, malaikat berselawat. Macam mana malaikat berselawat? Malaikat akan memohonkan keampunan bagi kita. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, supaya Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan, kesesatan kepada cahaya kebenaran. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Taala sangat kasih pada orang yang beriman. Boleh tuan-tuan, tuan-tuan nak doa, selawat daripada para malaikat, jangan tinggal zikir pagi dan petang. Mulakan dengan yang senang tuan-tuan. Jangan mula yang susah. Yang senang di lidah tuan-tuan. La ilaha illallah ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke, apa pun benda lah tuan-tuan. Masa tuan-tuan mancing, subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuan tengah pangacun ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tak semestinya zikir ni, tak semestinya kita duduk atas jadah, betul tak? Tak semestinya. Tuan-tuan boleh buat apa saja berzikir, kecuali dalam tandas tak boleh lah. Tandas tempat yang kotor tak boleh lah. Okey tuan-tuan, itu cerita Abu Umamah Al-Bahili. Jadi ceritanya ada sekumpulan pencuri masuk curi dia apa? Berapa kata ni? 400 ekor unta dan 40 hamba. Jadi nilai dia tuan-tuan lebih kurang 5 juta lah tuan-tuan. Kalau duit kita ni 5 juta, sekurang-kurangnya 5 juta duit kita tuan-tuan. Duit kita sekurang-kurangnya 5 juta, ni sekurang-kurangnya mungkin lebih lagi tuan-tuan nilai dia. Baik, kemudian masuklah ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita. Jadi bila hilang, ialah 400 ekor unta, 40 orang hamba saya. Ni orang kaya tuan, ni orang kaya. Hilang lebih kurang 5 juta lah duit kita tuan-tuan. Kena rompak. Sedih ya tuan-tuan. Sedih. Duka cita ni sedih. Dia bertemu dengan Rasulullah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Lalu maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang menduka citakannya. Maksud dia apa? Pasal apa sedih? Itulah kalau bahasa kita, pasal apa sedih? Pasal apa nampak duka cita? Pasal apa? Rasulullah tanya dia. Lalu ia pun mengkhabarkannya, dia pun bagi tahulah apa yang berlaku kan, dengan peristiwa yang telah berlaku atasnya itu. Jadi dia bagi tahulah pencuri telah mencuri harta dia 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya. Baik. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka Rasulullah pun kata pada dia, aku agak ataupun aku sangka, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram. Nampak tu? Rasulullah kata, aku sangka sedih ni sebab pagi aku ingat hang sedih ni sebab pagi tadi terlepas takbir yang mengiringi imam. Subuh tadi lah, mengiringi imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Aku sangka sedih sebab tu. Tengok apa kata Abu Umamah. Maka jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, kuluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras, maksudnya lebih dahsyat dari kehilangan itu semuanya, yakni 400 ekor unta dan 40 orang hambanya yang dicuri orang itu. Bahkan lebih keras, lebih besar dari kehilangan unta sepenuh bumi. Masya Allah. Kalau bagi Abu Umamah Al-Bahili ni, kalau dah dia terlepas takbir maghrib imam tu lagi sedih. Yang hilang apa? 400 unta dengan 40 hamba ni sedih dah. Kalaulah dia terlepas pagi tadi punya takbir yang mengiringi imam tu, itu lebih sedih daripada unta sepenuh bumi. Lagi sedih. Boleh lah. Nak ceritanya apa tuan-tuan, kita ni kalau dunia ni tuan-tuan, kalau kita terlepas janganlah sedih sangat. Sedih-sedih juga tuan, kita tak dapat nafikan, betul tak? Kalau kita kena apa, contohnya motor kita hilang ke, padi kita tak jadi ke, kita punya rumah runtuh ke, ataupun jadi apa-apa lah tuan-tuan, sedih tu lumrah lah. Tapi janganlah sampai sedih itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya cerita kat tuan-tuan sikit tuan-tuan, benda yang berlaku dengan saya lah. Yang bagi saya, kalau nak ikut kerugian tu sedih. Dunia ni tuan-tuan, kalau hilang ni, kalau nak kira sedih. Pada tahun 2016, nak cerita dunia tuan-tuan, benda yang lepas-lepas biarlah. Kita bukan semata-mata dunia tuan-tuan. Kita ada dunia dan
akhirat. Ingat firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama ini dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi tuan-tuan, pada tahun 2016 saya beli Bitcoin. Tuan-tuan tahu Bitcoin? Saya dengar Bitcoin. Masa tu saya beli sebab ada fatwa daripada Kuwait kata boleh. Fatwa daripada Kuwait kata boleh. Bitcoin ni mata wang digital. Orang tak boleh nak ceroboh dia, tuan-tuan. Sistem keselamatan dia sangat kuat, kukuh. Lebih kukuh daripada dolar, lebih kukuh daripada, dia macam emas digital, tuan-tuan. Dia punya sistem tu sangat-sangat sukar dipecahkan. Canggih lagu mana pun tuan-tuan tak boleh pecah sistem Bitcoin. Sangat hebat lah. Jadi saya beli Bitcoin masa tu. Antara orang yang kaya di Malaysia kerana Bitcoin adalah Datuk Vida kan? Datuk Vida kan? Apa nama? Yang jual apa tu? Pamoga tu kan? Datuk Vida tu sebab masa di Bitcoin harga RM1, RM2, RM3 dia beli banyak. Masa saya beli tu Bitcoin mahal dah. 2,600 lebih kurang. 2,800 lebih kurang lah. Masa saya beli tu 2,800. Datuk Vida beli masa tu berapa ringgit ya? Dia beli banyak. Jadi masa saya beli Bitcoin 2016 tu Datuk Vida kaya lah. Sang kaya yang bersangat-sangat lah. Tapi saya nak ceritanya tuan-tuan, saya beli 2 Bitcoin. Dan saya masuk pelaburan Bitcoin lah. Jadi bila masuk pelaburan Bitcoin, daripada 2 tu saya dapat lagi 2. Jadi apa? 4. 4 Bitcoin. 2 saya simpan dekat saya punya simpanan di Luno. Luno ni nama bank Bitcoin lah. Dan Luno ni diiktiraf oleh dunia, tuan-tuan. Malah diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Tuan-tuan boleh link dengan bank tuan-tuan direct terus. Tuan-tuan boleh jual Bitcoin terus masuk dalam bank tuan-tuan, diiktiraf dan dilindungi oleh Bank Negara. Saya simpan di situlah 2 Bitcoin. Tak apalah. Kemudian ada lagi 2 dalam syarikat. Pendek cerita tuan-tuan, kerana jahilnya tuan-tuan, saya jual yang 2 tu. Jual 2 tu dapat baliklah duit saya. Modal saya lebih kurang RM5,000 lebih. Yang lagi 2 syarikat tu tipu, tuan-tuan. Syarikat tu dia buat pelari lagi 2. Kira saya rugi RM5,000, tapi saya dah dapat dah modal, betul tak? Modal dah dapat. Tapi syarikat tu curilah saya punya 2 Bitcoin. Tak apalah, saya nak cerita kat tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, Bitcoin, saya tengok dululah. Lama dah saya tak tengok. Nilai Bitcoin lebih kurang dalam 1 Bitcoin 260,000. 260,000. Mak dia yang saya jual dulu berapa, tuan-tuan? Lebih kurang kalau 2 tu kalau saya tak jual 520,000. Dan nilai dia duk naik. Kadang-kadang dia turun. Dia turun banyak, nanti dia naik gila-gila. Dia begitulah Bitcoin. Maknanya dia kalau saya tak jual pada 2016 tu, saya ada 520,000 dalam simpanan Luno saya. Lepas tu kalau syarikat tu tok pelari, kan syarikat tok pelari hak saya, curi hak saya punya modal tu, 2 Bitcoin yang nilai dia juga sekarang lebih kurang 520,000. Kalau 4 tu ada kat saya, apa tuan-tuan? 2 tu saya silap, saya pergi jual. Yang 2 tu syarikat tok pelari. Kawan juga punya syarikat. Biasalah orang tuan-tuan orang Melayu, betul tak? Orang Melayu tengok duit banyak mula, betul tak kan? Itu kekurangan kita lah, tuan-tuan. Kekurangan kita. Sebab tu kadang-kadang jarang kita tengok orang Melayu yang berpakat-pakat. Kadang nak jadi tu susah sikit, betul tak? Kadang ada yang slack sikit lah. Kejujuran lah, tuan-tuan. Perlukan kejujuran dan kesetiaan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalaulah ada 4 tu kat saya ada duit lebih kurang 1,80,000. 1,80,000 lah ni habuk pun tak ada, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan apa? Dunia ni tuan-tuan kalau dah lepas biarkan. Jangan duk kalut lah. Betul tak kan? Dunia, kalau kita ada dalam bank 10 juta pun, bila kita mati bukan kita punya dah. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak, tuan-tuan? Sampai masa mati, tuan-tuan. Itu benda yang kita kena tahu. Kaya lagu mana pun, tuan-tuan, kita dalam bank ada 100 juta, belum tentu kita punya. Kita mati sekali, ahli waris punya. Betul tak, tuan-tuan? Kita akan mati bila rezeki dah habis. Rezeki habis, kita pun mati. Dia dah tetaplah rezeki kita banyak mana. Habis rezeki kita, nyawa kita pun habis masa tu. Dia seiringan, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tahu, kan kita ada Datuk Hairi, abang kedai lah, polis, tuan-tuan, meninggal di mana? Bukit Merah kan.
Saya tengok gaji dia banyak, pencen Jusasi. Saya kenal Datuk Heri 2017. Gaji banyak, pencen Jusasi ni tuan-tuan bukan senang tuan-tuan, susah. Jusasi ni tuan-tuan kira pengarah hospital Perak lah kot. Macam tu lah tuan-tuan kalau nak dapat Jusasi tu. Tinggi tuan-tuan, gaji banyak. Saya jumpa dia 2017, orang dia sihat. Saya tanya, Datuk ada sakit apa? Tak ada. Dia meninggal dah tuan-tuan. Saya pun terkejut juga, meninggal dah tuan-tuan. Makna dia apa? Walaupun pencen dia 8,000 lebih, tak silap saya dah. Tanah ada, rumah ada. Makna dia apa tuan-tuan? Rezeki dah habis. Yang ada tu siapa? Waris punya pula. Walaupun duit kita banyak, kita pun akan mati tuan-tuan. Walaupun gaji kita banyak, kita pendapatan juta-juta bulan-bulan tuan-tuan, tapi bila dah habis rezeki, mati. Habis tu yang banyak-banyak tu orang lain punya. Mungkin isteri kita punya. Betul, kita mati, pencen bini kita dapat. Kalau bini dia kahwin lain, seronoklah lelaki yang kahwin tu. Betul tak kan? Free boleh tumpang kegembiraan tuan-tuan. Sebab tu ingat, rezeki kita kalau dah habis, kita pun mati. Nah, jangan ingat selagi mana aku duit banyak aku takkan mati. Pasal rezeki duk ada, silap. Silap. Sebab yang duk ada tu dia akan jadi milik orang bila kita dah mati. Baik tuan-tuan. Ni kata Abu Umamah Al-Bahili. Kesimpulannya, jangan sedih sangat apa yang berlaku kita di dunia ni tuan-tuan. Yang lepas tu lepaslah. Yang paling hebat tu akhirat. Yang bahagianya akhirat. Yang paling baik kekalnya akhirat. Yang paling tenang, gembira, tanpa sedih akhirat. Ingat akhirat supaya hati kita jadi lapang. Baik tuan-tuan. Kemudian telah menyebut pengarang kitab Al-Minhaj, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram itu mengiringi takbiratul ihram imam. Jadi imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Dan tersebut di dalam kitab Syarah Muhadzab. Fadilat takbiratul ihram itu boleh dicapai dengan tidak diganggu was-was yang zahir. Was-was yang zahir itulah Allah. Ada orang macam tu kan. Ada sebagai orang yang was-was ni, dia sangka was-was tu bagus. Betul tak kan? Seolah-olah was-was ni kesempurnaan agama. Bukan. Was-was ada kekurangan, malah dibenci di dalam agama. Angkat takbir sudah. Saya ada orang tanya saya soalan. Dia kata, Ustaz, dia nak ambil uduk. Lepas tu bukan, dia nak semayang zuhur. Memang nak semayang zuhur. Tengah angkat takbir, tiba-tiba terdetik dalam hati dia, asak. Ada orang syaitan bisik. Asak. Kacau. Tidak kan? Jadi macam mana tu Ustaz kata? Padahal saya tak berniat pun, main lintasan hati. Itulah syaitan. Dia bisik tuan-tuan. Syaitan ni memang boleh bisik dalam hati. Tuan-tuan kena tahu, niat ni bukan lintasan hati. Niat bukan lintasan hati. Semata-mata lintasan hati. Salah satunya lintasan hati lah. Niat ni dia ada dua benda tuan-tuan. Yang pertama adalah kesedaran. Betul tak? Kita sedang tuan-tuan. Kalau kita mabuk mana boleh niat. Kalau kita lupa mana boleh niat. Kita sedang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada kehendak. Betul tak? Kalau kita dah nak semayang Jumaat, betul tak kan? Makmum, niatlah. Lepas tu ada syaitan bisik. Asang. Jangan layan tuan-tuan. Itu benda yang sia-sia. Lintasan. Ada orang dia layan lintasan tu. Sebab dia ingat lintasan itu niat. Itu bukan niat. Tuan-tuan kat takbir dah. Semayang fardu Jumaat kan. Makmum kerana Allah, Allahu Akbar. Lepas tu ada lintasan. Asang. Lemai. Itu bukan niat. Itu perkara yang sia-sia. Niat ni benda yang kita sedar dan kita nak baru niat. Itu yang nama sahaja tu. Menyengaja kan. Sengaja tu apa? Kita sedar dan kita nak benda tu. Kalau mai lintasan yang kita tak nak tapi lintasan tu mai, itu bukan niat. Tak perlu dilayan pun benda tu. Sia-sia benda tu. Tu yang jadi was-was duk layan. Allah. Tidak. Sembahyang zuhur. Kita dah niat lah. Saya sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Syaitan bisik. 6 rakaat. Tidak. 6 pula dah. Lah. Yang kita main niat 6 ke semua tak kira pasal kita tak mau. Betul tak kan? Main pilih lintasan lagu mana pun kita tak mau benda tu. Tu bukan niat. Malah kalau susah sangat tak payah sebut rakaat. Kan ada jadi macam tu kan? Sembahyang zuhur, syaitan bisik. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat dah. Masa kita angkat takbir, syaitan bisik.
3 suku rakaat. Betul tak kan? 3 suku pula dah. Hang bukan nak benda tu. Betul tak? Biarlah lintasan tu pergi macam tu. Susah sangat, tak payah sebut rakaat. Betul tak? Saja aku sembahyang fardu subuh, Allahu Akbar. Rakaat tak wajib sebut pun. Sunat. Saja aku sembahyang fardu subuh, makmum. Sudah. Betul tak? Cukup. Saya solat fardu subuh, sahaja aku solat fardu subuh, makmum, Allahu Akbar. Selesai. Kalau dah susah sangat, tuan-tuan. Naknya mudah ya, bukan susah pun. Kita layan lintasan-lintasan daripada syaitan. Itu jadi was-was. Was-was ni bukan benda baik ya. Benda yang buruk dalam beragama, was-was dibenci. Dia jangan layan. Bila dah layan, dia akan jadi rosak. Kemudian, dan dengan ini nyatalah bahawa orang yang diganggukan dengan was-was yang zahir itu, tidaklah ia mendapat fadilatnya. Rugilah. Tuan-tuan punya masjid, alhamdulillah saya nampak tak ada, tuan-tuan. Semua okey, tuan-tuan. Tapi ada setengah orang itulah was-was dia tak, dia dah jadi gangguan pada dia lah. Dia tak boleh nak berubah, tuan-tuan. Was-was ni boleh diubat, tapi dah jadi tabiat, susah. Benda yang dah jadi tabiat, kita nak ubah susah. Kadang-kadang sayang kita tengok orang yang was-was. Malah saya pernah jumpa orang yang was-was, punya teruk was-was. Was-was tak tahu nak kata lah, tuan-tuan. Orang sembahyang dah nak rokok, dia duduk was-was lagi. Dia tak tahu, tuan-tuan. Mudah aja. Betul tak kan? Tuan-tuan, kita dalam hidup kita ni, tuan-tuan masa pakai baju, tuan-tuan boleh was-was tak? Tuan-tuan pakai baju, buka balik. Pakai baju, buka balik. Pasal apa? Was-was. Was-was tak? Boleh? Mustahil. Makan pakai baju tak was-was. Makan boleh was-was tak? Makan, was-was. Buluh balik. Hang tak was-was pun tak makan. Makna dia tang semayang pasal apa? Mengada-ngada. Maaf tuan-tuan, bahasa dia mengada-ngada. Kita dah nak, kita niat nak makan, kita pun makan. Betul tak tuan-tuan? Mudah aja. Apa susah? Kita nak naik motor, kita pun start naik motor. Kita tuan-tuan pernah tengok, kok sahabat-sahabat start motor, Ustaz? Berhenti, Ustaz. Start motor, berhenti. Tak jadi ni. Start, dia tutup balik. Was-was, tak masuk niat. Lah. Sama konsep niat semayang ke, niat nak makan ke, niat nak naik motor ke, niat nak pakai baju ke, niat nak mandi ke, sama semua. Perbuatan. Semua perbuatan ada niat. Tu kata innamal a'malu binniat. Semua perbuatan dengan niat. Orang yang tak nak niat ni orang apa? Dia tak nak niat. Sedap-sedap naik motor, sampai kat Ipoh lah. Orang gila, tuan-tuan. Betul tak? Ataupun orang mabuk, tuan-tuan. Dia tak nak niat lah. Selagi mana kita ada niat, kita ada kesedaran, kita ada kehendak, kita okey, tuan-tuan. Normal, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Tolong faham konsep niat tu. Mudah je konsep niat. Apa susahnya? Allah, saya tengok pening, tuan-tuan. Bukan pasal apa. Kalau dia seorang-seorang, dia baby kat dia, dia ganggu orang. Ganggu, tuan-tuan. Kalau kita jadi imam, kita pun rimah. Dia imam, dia duduk depan, tepi kita duduk nampak. Dia duduk macam ni. Pening, tuan-tuan, kepada. Sekali tu duduk was-was, imam pun silap baca, tuan-tuan. Dia duduk ganggu. Allah. Apa benda yang susahnya? Apa benda, tuan-tuan, yang susah? Hidup ni semua senang je, tuan-tuan. Tak ada was-was. Nak keluar masjid tak ada was-was pun. Betul tak kan? Tak ada keluar masuk. Tak ada. Boleh pun. Pasal petang ibadah jadi macam tu. Itu kata dipermainkan oleh syaitan. Sian, tuan-tuan. Kalau dah jadi budaya susah. Susah. Saya ada tegur seorang hamba Allah gitulah. Banyak ustaz dah tegur. Tapi dia tak mau berubah macam tu. Pasal dia rasa macam kesempurnaan beragama. Itu silap. Bukan kesempurnaan beragama. Itu benda yang dibenci dalam agama, tuan-tuan. Saya ada juga seorang budak, muda lagi, masa tu dia baru tingkatan 4 di Izzuddin tu. Dia punya was-was, tak tahu nak kata. Was-was sungguh. Kalau dia nak ambil semayang tu, kami semua lari lah. Dia ambil semayang, tuan-tuan, macam ni. Siapa ambil semayang suruh tangan macam ni? Sekali dia ambil, dia suruh dia macam ni. Ayak tu macam ni. Dia ambil, tangan sekali macam tu. Main mana tangan macam tu? Sengkak lah. Main lagu tu. Lepas apa? Dia rasa bagi, dia nak ayak tu merata semua macam tu. Baru dia rasa sah. Kalau ambil macam ni tak boleh. Siapa yang bisik dia kata? Kalau bukan syaitan, siapa lagi? Dia kena bagi air tu, tangan tu tak boleh kena muka dia. Tak mau. Dia kena apa? Angkat. Bagi air tu dah kena muka dia mengalir, baru dia sapu. Nak mengalir kononnya.
Ambil semayang punya lama tuan. Orang nak habis semayang, dia duduk ambil semayang lagi. Dah habis ambil semayang, basah semua tuan-tuan. Basah semua. Kesian saya tengok. Nampak. Tak pernah orang buat lagu ni tuan-tuan. Tak ada Nabi ajak macam ni. Nabi ambil semayang tuan-tuan banyak tu je. Nabi ambil semayang banyak tu je tuan-tuan. Secupak tuan-tuan, secupak. Sikit je tuan-tuan. Ni dah ambil semayang ni berapa galen saya tak tahu tuan-tuan ambil semayang. Tak habis-habis. Duk was-was. Was-was daripada syaitan. Saya tegur dia tuan-tuan tapi dia tak puas hati dengan saya. Bila saya tegur dia jangan was-was, maka dia tanya saya soalan pelik-pelik. Ni orang yang main mengaji tapi was-was tak mau berubah tuan. Tapi rajin mengaji juga. Dia tanya saya soalan pelik. Dia tanya saya, ustaz, nak perkenal saya lah. Dia ustaz, dia kata kita kalau rokok rokok. Tangan kalau tak letak kat lutut boleh tak? Tangan tak letak kat lutut jadi Superman lah macam tu. Soalan bodoh lah tuan-tuan. Begitulah bahasanya. Rokok ni tangan tak mau letak kat lutut, lepas macam tu. Tuan-tuan cuba buat sekali. Orang pelik ni terlepas pada tanya rambutan ke apa. Tapi dia tanya saya soalan boleh tak boleh. Saya katakan dia boleh lah. Sunat tangan letak di lutut tu sunat, bukan wajib menurut sebahagian ulama mazhab Syafi'i lah. Ini saja nak perkenal saya. Silap saya kata, patutnya abang buat lagu tu betul bang. Sunat letak atas lutut abang, tak letak atas lutut abang lepas. Superman bang, Superman betul tak? Buat. Dia tak puas hati lagi, saya dapat jawab. Dia tanya lagi saya soalan. Dia kata, ustaz, saya nak berkenal tuan-tuan. Ada kan dia jemaah lagu tu kan, nak berkenal ustaz. Dia kata masa kita sujud sahwi tu, kan sujud sahwi kan, sayang tuan-tuan, orang yang dah salah kita tengok tak mau berubah. Lepas tu tanya soalan pelik-pelik, leceh lah tuan-tuan. Dia kata masa kita sujud sahwi tu, kan kita sujud sahwi, kemudian kita duduk kan, duduk antara dua sujud, kemudian sujud sahwi lagi, kemudian duduk tahiyat akhir bagi salam kan. Dia kata masa duduk antara dua sujud tu baca apa? Saya kata macam baca ni lah, duduk antara dua sujud, betul tak? Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni, macam itulah kita baca. Dia kata tak ustaz, mana ada bacaan tu? Dia kata. Saya kata bang, kalau nak kira tak ada bacaan, dalam sujud sahwi mana ada dalam hadis sebut yang kita baca subhanallahi la yanamu wa la yasku kan? Tidak disebut di dalam hadis. Habis itu yang subhanallahi la yanamu wa la yasku itu ijtihad ulama. Boleh nah? Ijtihad ulama. Mana ada bacaan tu? Ulama ijtihad. Dia ingatkan baca subhanallahi la yanamu tu adalah dalam hadis. Mana ada? Tu ijtihad para ulama yang kita pegang, betul tak? Sama juga yang sebab tu sebahagian ulama kata masa sujud sahwi baca subhana rabbiyal a'la. Ada juga ulama sebut sebab tak ada dalam nas sebut yang mana satu. Saya beritahu ada baca dalam tu subhana rabbiyal a'la boleh, ataupun kita baca subhana man la yanamu wa la yasu. Masa duduk antara dua sujud tak nak baca apa pun tak apa sebab sunat, betul tak? Tak nak baca apa pun tak apa. Malah tak mau sujud sahwi pun boleh. Betul tak kan? Tak mau sangat tak sujud sahwi terus. Duk mengerah, mana ada bacaan? Nak berkenal. Ingat kita tak reti kot. Saya nak berkenal orang tuan-tuan, nak berkenal. Lepas tu dia tak main mengaji dah. Tak main mengaji. Biar dia tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan. Dia bukan apa, kita nak tanya soalan ni biarlah ikhlas, betul tak kan? Bukan kita nak berkenal ustaz. Biar ikhlas tuan-tuan. Ataupun tanya soalan. Saya ingat satu soalan tuan-tuan. Ada orang apa? Ada seorang syekh nama Syekh Abu Yusuf. 3 minit lagi. Syekh Abu Yusuf, dia ni alim besar dalam mazhab Hanafi. Abu Yusuf rahimahullah, anak murid Imam Abu Hanifah, meninggal lama dah, 1000 tahun lebih dah meninggal tuan-tuan. Ulama besar dalam mazhab Hanafi. Dia mengajar di satu masjid, lama dia mengajar. Banyak orang tanya dia soalan. Ada satu anak murid dia tak pernah tanya soalan. Duduk kat depan ni, duduk kat tepi Imam Abu Yusuf rahimahullah, tapi tak pernah tanya soalan. Senyap je, dah bertahun-tahun. Maka Abu Yusuf pun kata, ni tak pernah tanya soalan, tanyalah soalan. Mengaji lama dah tapi tak pernah tanya soalan, tanyalah aku ada apa-apa soalan. Jadi yang anak murid dia ni pun duduk senyap lama senyap fikir nak tanya apa lah. Senyap lama. Lepas tu baru dia tanya soalan. Dia kata, wahai Syekh, kita ni semayang maghrib. Bila kita semayang maghrib, terbenam matahari kan? Bila kita terbenam matahari semua, kita semayang maghrib. Katakanlah satu hari matahari itu tak terbenam,
Tak terbenam. Nak sembahyang maghrib lagu mana dia tak terbenam. Macam mana nak sembahyang maghrib dia tak mau terbenam, duduk macam tu ya. Kata Syekh Abu Yusuf, hang eloklah tak tanya soalan. Tanya soalan pun macam tu, buat apa tanya soalan. Boleh tuan-tuan, biarlah kena gaya kita nak tanya soalan pun. Macam-macam tuan-tuan manusia ni. Baik, bersahalan dengan jika diganggu dengan sedikit was-was sahaja, nescaya dapatlah ia fadilah. Kalau sikit tak apalah, Allah sekali dua tak apalah. Kalau teruk sangat tuan-tuan, tak dapatlah was-was yang zahir. Baik tuan-tuan. Kemudian kita tengok hukum makmum was-was pada membaca Fatihah. Boleh ni pendek kita baca. Jika makmum itu was-was dalam bacaan Fatihah, was-was waktu baca Fatihah, dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rokok, maka lazimlah ia mufaraqah imamnya, menyalahi imamnya kerana menghabiskan Fatihahnya. Dan berkata pengarang kitab Jawahir, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, dan adalah lazim menyalahi makmum maka imamnya itu dengan kerana uzur, bukanlah kerana was-wasnya. Berkata ia, dan aku dapati ia sebagai ulama mutakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imam dengan demikian itu menyalahi mufaraqah tanpa uzur. Kita tengok tuan-tuan sambungan bawah tu, sebab dia ada khilaf ulama. Dan apa yang dinakalkan daripada oleh sebahagian mutakhirin. Mutakhirin ni ulama kemudian, ulama kemudian. Mungkin ulama yang lebih kurang dalam 500-600 tahun setelah Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti mana yang telah aku lihat dalam kitab Syarah Muhazzab, ini kitab Imam Nawawi, pada naskah yang muktamad, naskah yang dipeganglah, maka bahawasanya berkata ia dan daripadanya bahawa adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah lidahnya. Baca lambat ni pasal apa? Lidah dia tu susah nak sebut huruf, berat, bukan was-was. Dan seumpamanya tidak kerana was-wasnya. Jadi lambat tu sebab dia jenis baca lambat. Ada orang kan baca lambat baca, dia berat lidah dia. Tetapi imamnya cepat bacaan, tapi imam baca cepat. Dan rokok ia sebelum sempurna Fatihahnya. Inilah ibarat yang sebenar. Maka kesilapan itu daripada orang yang menakalkan bukan kerana was-was dengan katanya seperti was-was. Maknanya dia kalau orang yang baca Fatihah lambat, imam baca laju, bila imam rokok, dia diberi keuzuran. Uzur ni macam mana? Dia boleh menyalahi imam. Biar kita habiskan Fatihah kita. Kalau kita jenis baca Fatihah pelan kan. Contohnya kalau semayang, biasanya semayang senyap lah. Tidak semayang macam apa? Ataupun semayang isyak. Isyak ni rakaat ketiga dengan rakaat keempat. Kan imam baca Fatihah, kita pun bergerak lambat. Imam baca Fatihah laju, kita baru baca Fatihah sikit, imam dah rokok. Tak apa tuan-tuan, dia beri keuzuran. Imam rokok, kita boleh baca Fatihah lagi. Imam iktidal, kita boleh baca Fatihah lagi. 3 rukun yang panjang. Sujud, duduk antara dua sujud, sujud sebelum imam bangkit daripada sujud. Sujud yang kedua tu pastikan habis. Kalau imam dah, dia 3 rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Rokok dan 2 sujud. Iktidal dengan duduk antara 2 sujud tak dikira, sebab 2 itulah rukun yang pendek. Makna dia kita boleh lewat daripada imam, kita tak perlu keluar daripada jemaah. Maksudnya imam rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud sebelum imam angkat kepala dia tu. Angkat kepala dia daripada sujud yang kedua tu. Kita kena habiskan Fatihah. Kalau dah habis, sempat habis, kita pun rokok lah. Rokok, iktidal, sujud, ikut baliklah imam, ikut belakang. Kalau tak sempat, imam dah angkat kepala dah. Sebelum diri, tak batal lagi lah. Dia angkat kepala tak batal lagi, tapi dah sampai had nak berdiri tu batal lah. Kalau dia dah angkat kepala yang kedua tu, kita tak habis lagi, macam mana nak buat? Maka kita ada 2 pilihan. Yang pertama, kita mufaraqah, keluar jemaah. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita terus ikut imam, terus turun ikut imam. Boleh lah. Maknanya imam apa? Imam turun sujud kedua, kita pun turun sujud kedua dengan imam tu lah. Turun sekali sujud dengan imam yang kedua. Dan kita kena tambah 1 rakaat. Boleh lah. Tapi kalau nak mudah, mufaraqah lah. Nasihat saya kalau bukan sembahyang Jumaat, mufaraqah. Mufaraqah cara yang paling mudah dan selamat lah tuan-tuan. Takut nanti imam bagi salam, kita pun bagi salam, terlupa tuan-tuan. Boleh tak? Habis tuan-tuan. Kalau was-was, was-was tidak ada keuzuran. Boleh tak? Siapa yang duk was-was, bis pasal apa? Bismillah, betul tak kan? Kan ada was-was, dia dah sebut bis ulang berkali-kali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dah dia duk alhamdulillah. Anda sebut betul dah, terus je lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia duk ulang-ulang. Pasal apa ulang? Dah betul dah sebut. Jenis lagu ni tak ada keunzuran. Kalau lambat nak mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, orang yang was-was tak ada keunzuran. Kalau dia baca lambat duk was-was, bis duk macam tu tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Dia ulang-ulang macam tu. Hak jenis lagu ni tak ada keunzuran. Pasal yang ni tak disuruh oleh agama dan dia benci dalam agama. Jadi macam mana nak buat kalau orang lagu tu? Kalau orang lagu tu, kalau imam rokok, standby dia, imam rokok, dia tak boleh lagi. Dia apa? Dia tak boleh apa? Dua rukun, tidak. Tak boleh terpisah pada dua rukun. Imam rokok dia boleh lagi. Imam i'tidal dia boleh lagi. Bila imam bergerak turun, batal. Boleh lah. Imam dah tinggal dia dua rukun tanpa uzur. Boleh. Imam turun yang i'tidal, dia duk baca lagi, batal. Habis tu nak buat lagu mana? Imam rokok, sambunglah was-was tu. Imam i'tidal, mufaraqah lah, senang. Kalau tak mufaraqah, lepas tangan terus, i'tidal dengan imam. Boleh lah, tak payah rokok lah. Lepas tangan i'tidal dengan imam. Tapi kena tambah rakaat. Boleh lah. Tapi saya nasihatkan mufaraqah lah. Senang cerita mufaraqah. Supaya takut nanti kita lupa pula. Pasal kita mula sembahyang dengan imam, tiba-tiba tambah rakaat. Orang pun belik kalau orang tak tahu. Pasal apa dia ni sembahyang 5. Padahal kita was-was dengan Fatihah tak habis. Akan datang yang ke-12 tuan-tuan. Akan datang masalah yang ke-12, makruh berimamkan kepada orang yang was-was. Nampak? Makruh tuan-tuan. Perkara yang dibenci di dalam agama. Kalau imam tu was-was, makruh kita ikut dia. Tapi yang saya jumpa, kita kat tuan-tuan yang abang tu, yang dia was-was teruk tu tuan-tuan. Kalau dia jadi makmum was-was teruk. Kalau dia jadi imam dia tak was-was. Apa makna dia? Dia dah bercita-cita lama nak jadi imam. Betul tak? Bagilah dia imam. Itulah makna dia. Bagilah dia imam. Dia kalau dia makmum punya teruk. Punya teruk tuan-tuan. Sekali kita bagi dia jadi imam, Allahu Akbar. Elok pula. Dah lama nak jadi imam banyak. Fatihah pun okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau duduk belakang, bis. Hang cakap lah nak jadi imam, kan senang, tidak? Ni ganggu habis jemaah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf pada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matruda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.